اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan sentiasa mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat pada kita, yang mana tak dapat lagi kita nak bilangkan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, pada hari ini kita sesama dapat bersama dalam majlis ilmi, sesama untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, mengikut jalannya yang diredai dan jalannya al-mustaqim insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, perjalanan kita hari ini adalah sebagai sambung daripada kita bertaruh hubungan dengan pengurusan jenazah, yang mana kita masih lagi dalam mukadimah. Setelah pada minggu yang dulu kita telah cara berkenaan dengan hakikat mati, dan mati itu adalah apa dia, pengangkat semangat yang mengangkat semangat kita untuk bekerja bertambah kuat lagi dan bertambah mara ke depan lagi. Bukanlah mati itu satu perkara yang nak melemahkan kita pada kerja, insya-Allah. Itulah hakikat mati. Maka hubungan dengan mati ini pun kita kena belajar juga, belajar nak mati. Belajar nak mati we kena. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah ajar pada kita juga melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mati. Maka kita kena belajar, kena tahu juga hal mati ini apakah perkara yang kita perlu buatnya dan perlu kita sedianya dan sebagainya. Maka insya-Allah sikit sebanyak pelajaran kita dalam majlis ilmi kita ini akan berikan beberapa titik penting kepada kita untuk kita sedar dan untuk kita tahu bersama, insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, tajuk yang bersama kita hari ini ialah nuktah yang keempat dalam cara berkenaan dengan mati, iaitulah mati suatu ketetapan bagi setiap yang hidup. Mati suatu ketetapan bagi setiap yang hidup. Mati ini adalah satu benda yang tetap bagi setiap benda hidup yang kena mati. Katanya setiap jiwa yang hidup daripada makhluk Allah Subhanahu tetap akan mati, dan tidak ada peluang untuk melarikan diri daripadanya. Ini satu hakikat yang patut kita sedar, dan rasanya setiap orang pun
terasa berlaku benda ni, iaitu setiap jiwa yang hidup daripada makhluk Allah tetap akan mati. Setiap jiwa hidup daripada makhluk Allah tetap akan mati. Sama ada kita manusia ataupun menateh ataupun pokok kayu atau gapo pun, dia tetap kena mati. Itulah undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala sebagai mati dalam arti berpindahan daripada alam satu alam kepada satu alam yang lain ini tetap akan berlaku dan tidak ada peluang untuk melarikan diri daripadanya. Tak ada peluang sehabuk nak lari daripadanya. Pisahlah secara mana pun nak lepas pada mati, ya tak lepas pada mati. Kita bila sakit terpaksa kena pubat, kita pubat terkadang habis beratus-ratus ribu sampai juta apa ada, nak jaga takut mati. Maka mati adalah perkara tetap. Nak lagi tak boleh. Duduk dalam kota mana pun ataupun duduk dalam dangar mana pun, sama saja mati itu. Dia tetap akan menjumpai seorang yang hidup tu. Ini perkara yang patut kita sedar dan selalu ada dalam zihin kita perkara ni. Al-Quranul Karim ada menyebut tentang mati sebanyak 164 tempat di dalam bentuk yang berlainan. Masya Allah. Al-Quranul Karim dalam Quran ni ada menyebut tentang mati. Quran sebut berkenaan dengan mati ni sebanyak 164 tempat. 164 tempat dalam Quran. 164 kali dalam Quran. Quran sebut mati. Masya Allah. Dalam bentuk yang berlainan. Bentuk berlainan lah. Cerita-cerita mati itu, sebut mati itu 164 tempat, 164 kali dalam Quran. Dalam bentuk corak-corak yang berlainan ayat yang mari itu. Tapi semua itu adalah berkenaan dengan mati. Masya Allah, bukan sikit. Maknanya Quran itu duk peringat kita seumur mati ini. Masya Allah, kita tengok tu, itulah rupanya. Maka antara ayat-ayat hubungan mati, kita mari 2, 3, 4 ayat sini untuk kita tu jadikan titik peringatan kepada kita. Yang pertama firman Allah Subhanahu, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Surah Al-Ankabut ayat 57. Maksudnya setiap jiwa tetap merasai mati. Setiap jiwa tetap merasai mati. Kemudian kepada kami juga kamu akan dikembalikan. Setiap jiwa tetap akan merasai mati. Setiap jiwa, setiap orang itu tetap merasai mati. Ini adalah ketetapan Allah SWT. Undang-undang Tuhan buat lagu ni. Setiap orang hidup, setiap nyawa tetap kena mati. Sudah mati, kemudian kepada kami juga kamu akan dikembalikan. Lepas tu semua klik pada Allah Ta'ala belakang. Semua klik pada Allah SWT. Setiap orang kena mati. Rakyat mati, raja mati, presiden mati, menteri mati, tak kira mati belaka. Semua klik jumpa dengan Allah SWT, dan di sanalah akan ditentukan apa ya balasan bagi amalan masing-masing. Di sana akan ditentukan balasan bagi amalan masing-masing. Rakyat setara mana, kerajaan setara mana, maka di sanalah Allah akan menentukan. Jadi ini satu ayat yang telah jelas pada kita bahawa setiap yang bernyawa, setiap jiwa tetap akan mati. Yang kedua, firman Allah Subhanahu, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Ali Imran ayat 185. Maksudnya setiap jiwa tetap akan merasai mati. Banyak kali terhadap oleh ayat di sini ni. Banyak kali benar dalam Quran. Dia sebut kullu nafsin dha'iqatul maut tu banyak kali. Setiap jiwa tetap akan merasai mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat akan disempurnakan balasan kamu, pahala-pahala kamu. Pada kiamatlah akan sempurnakan balasan. Sini dalam balasan tak sempurna di sini. Kita bagi balasan atas dunia ni balasan yang dia panggil atau sikit-sikit sangat di sini. Hak sengotinya sempurnakan sana lah.
tempat balasannya. Maka sesiapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia beruntung. Siapa dia yang mana Allah jauhkan daripada neraka dan Allah masuk dia ke dalam syurga, maka itulah beruntung. Itulah yang beruntungnya, ialah orang yang masuk syurga. Semua kita tu boleh katakan demi tak syurga pada Allah Ta'ala belaka. Kita masuk syurga, tak say neraka, tak say masuk neraka. Maka bila Allah selamatkan daripada neraka dan Allah masukkan kita ke syurga, maka orang itulah yang beruntungnya, saya kata. Dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdayakan. Tapi ingat pada kita pula kata hidup dunia tak ada gapo. Tidak ada hidup dunia melainkan kesenangan yang memperdayakan. Dia tipu daya hidup dunia ni. Hidup dunia hidup yang banyak tipu menipu. Banyak tipu menipu hidup dunia ni. Apatah lagi dunia ini banyak benar tipu menipu. Nauzubillah min zalik. Jadi manusia tidaklah dia tu bertumpu pada dunia ni. Dia tak suk bahasa dia tu akan pergi pada akhirat. Dunia ni akan habis, dia akan pergi. Dunia pun akan hancur. Akhir sekalinya semua klik pada Allah Subhanahu taala. Itulah yang mana Allah selalu ingatkan kepada kita hubungan mati, dan ingatkan kepada kita bahawa kita tu akan klik pada Allah Subhanahu taala, akan berjumpa dengan Allah Taala. Setiap orang yang kena duduk sini. Setiap orang tu adalah zihin dia ingat setiap hari tu nampak benda ni. Dia ingat semua benda ni. Kata kita nak klik pada Ta'ala, kita nak masuk kubur, kita nak mati, maka di situlah ia akan boleh kontrol dari hidup kita. Boleh tolong betul hidup kita. Kerana bila nak buat benda yang tak molek tu, ingat kita akan mati, akan klik Tuhan. Kita akan mati, akan klik pada Tuhan. Bila ingat itu semua, ya tak apa. Ya, hingga sikit boleh kontrol. Kalau tak ingat hak tu, dia akan tertipu dengan dunia. Tipu dengan mata benda dunia, tipu dengan thumbnailnya, tipu dengan mata wangnya, tipu dengan segala-galanya atas dunia ni. Kalau tak ingat tu, ia tergelar. Nauzubillah min zalik. Terkadang tak tunaikan kewajipan kerana leka dengan dunia ni. Nauzubillah min zalik. Seterusnya ayat yang ketiga, firman Allah Subhanahu lagi, kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fiyunabbiukum bima kuntum ta'malun. Suratul Jumaah ayat yang ke-8. Maksudnya katakanlah, sesungguhnya mati yang mana kamu lari daripadanya itu, sesungguhnya dia tetap menjumpai kamu. Katakanlah, Allah suruh Nabi itu royak kata kepada manusia, kata sesungguhnya mati yang kamu lari padanya itu, sesungguhnya dia tetap menjumpai kamu. Mati kamu duk lari pada dia tu, dia mari carimu. Mu tak cari dia pun tak apa, dia mari carimu. Tetap dia akan mencari, tetap menjumpai kamu. Kemudian kamu dikembalikan kepada Tuhan yang amat mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata. Lepas tu kamu akan kembali pada Allah SWT, klik pada Tuhan yang mana tahu benda yang gaib dan benda nyata. Benda sulit, benda halus, benda apa, Tuhan tahu, dan benda nyata terai pun Tuhan tahu. Semua kena kembali situ. Benda gaib, ada benda di hati kita. Manusia ramai tak tahu kita niat lagu mana, tujuan lagu mana, kosak lagu mana. Manusia mungkin tak tahu benda ni, tapi Allah tahu benda tu. Itu gaib juga. Ataupun benda kita sembunyi, duk susuk, manusia tak tahu, tak nampak. Itu benda gaib juga. Jadi semua tu adalah Allah tahu. Benda gaib, benda zahir tu jelas dah. Nak lagi tak boleh dah kita ni. Lalu ia menceritakan kepada kamu akan apa yang kamu telah kerjakan. Lepas tu akhirat esok juga tak akan cerita apa kita kerja. Kerana semua tu dicatat oleh Allah SWT melalui para malaikat dia. Dia catat belaka dah. Duk takak belaka apa yang mana kita buat tu. Kita mungkin kita lupa dah benda kita buat tu, tapi dalam catatan Allah Taala tu masih ada. Maka sana akan kebukakan pada kita, akan cerita pada kita bila sampai pada apa dia mahkamah Allah SWT, ada kadi apa, ada kesalahan apa, maka akan dikemukakanlah di sana, dan disitulah menunjukkan di atas keadilan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Apa yang mana Allah buat itu adalah
ngikut bagi apa yang mana kita laksanakan atas dunia ni. Dia tidak zalim kepada hamba dia. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, itulah beberapa ayat yang mana ada sama kita ini 3 ayat daripada ayat Allah Taala yang menyebutkan tentang hamati dalam Quran Karim. Dan sebagaimana kita tahu tadi bahwasanya Allah sebut dalam Quran itu sebanyak 664 kali dalam Quran, maka ini sebahagian daripadanya. Dan cukup kita setakat itu, dan mungkin akan datang kita akan tambah lagi untuk peringat daripada kita bersama insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, maka nyatalah pada kita kata mati suatu ketetapan bagi setiap yang bernyawa. Setiap jiwa bernyawa tetap kena mati. Nak lari tak leh dah kita ni, sama ada tua ataupun muda. Duk segar-segar punya mati. Ini bukan sakit dah. Terkadang sakit tu berbulan-bulan, bertahun-tahun tak mati lagi. Hak segar lagi mati mudah-mudah. Mati mudah-mudah segar ni. Ini mati adalah yang mari cari kita tak kena cari dia. Maknanya mati kita tak kena susah hati lah. Tak kena susah hati. Hak susah hatinya benda lain. Apa dia? Yang tajuk bersama kita ke datang, persiapan untuk menghadapi mati. Ini yang kita kena sedia. Persiapan untuk menghadapi mati. Bila mati tetap macam kita dah, kata persiapan kita. Kita nak sedia lagu mana, nak cadar lagu mana untuk kita nak jumpa dengan mati itu. Ini hak penting pada kitanya. Sebab tu mati tak kena kita duk gusting. Nak mati bila gapo dia tak nak kira benda ni. Dia bukan hak kita dah tu. Hak kita hak ni persiapan untuk menghadapi mati. Gapo kita nak siap sedia, gapo kita nak cadar. Ini benda yang penting pada kita sekali. Oleh kerana mati suatu ketetapan ke atas setiap jiwa yang hidup dan tidak dapat melarikan diri daripadanya sama sekali. Oleh kerana mati benar tetap, nak lari tak boleh dah kita ni, maka apakah persiapan seseorang untuk menghadapinya? Kata gapo dia benar kita nak siap sedia. Kita nak cadar gapo untuk kita jumpa mati. Nak lari tak boleh dah. Nak lari tak boleh dah. Duduk secara mana, sedap secara mana, kaya secara mana pun, pakat tinggi secara mana pun, dia kena mati. Tunggulah masa ajal yang mana Allah telah menetapkan. Cuma gapo kita nak sedia. Hak ni lah setiap orang tu yang perlu pada hari ni dan pada masa ni. Sesungguhnya sedia bagi setiap muslim bersiap sedia untuk menemui mati pada setiap masa, setiap siang dan malam, dan pada masa jaga dan pada masa tidurnya. Hak ni kita tergambar kewajipan kita dan tugas kitanya. Maknanya sesungguhnya sedia patut bagi setiap muslim, setiap orang Islam, lelaki dan perempuan tak kira lah, patut dia sedia dan mestinya bersiap sedia. Bersiap sedia cadar untuk menemui mati pada setiap masa. Setiap masa tu kita cadar semua, sedia semua. Mati bagi bila okey, tak apa kita. Kita cadar semua. Tu makna kita siap sedia. Cadar semua. Tak ada luput kita pada cadangan untuk menemui mati. Pada setiap masa, siang dan malam, siang hari pun tak apa, malam pun tak apa, sama ada siang dan malam kita sedia. Siap sedia. Pada masa jaga, pada masa terjaga kita siap sedia. Dan pada masa tidur. Masa tidur pun siap sedia. Sebab itulah maknanya pada masa tidur tu pun, bila kita tidur tu, kita mengucap taruh dah. Jadi akhiru kalami la ilaha illallah dah. So kita tidur nak mengucap la ilaha illallah. Kalau mati dah tidur tu pun kita mati akhiru kalam kita dengan la ilaha illallah. Dia. Hal ni patut pada kitanya. Takut kita tu mati dalam maksiat. Yalah ni maksiat banyak. Maksiat tak pelik lah ni. Maksiat dalam rumah kita banyak. Kita buka Taurat tinggal dontri dengan lagu ke apa. Duk dengan hatu, dengan dontri tu, jenera dengan hatu, mati malam tu. Hatu mati dalam maksiat tu. Mati dalam maksiat tu. Kita ingat benda-benda tu. Dontri sedap ke apa itu ni, konsert dah baru nak buka konsert dengan konsert itu ni. Jenera dengan hatu, jenera. Tak ada atau akhiru kalamihi la ilaha illallah dak. Kita sepatutnya
Belum jenera tu ngucaplah la ilallah ataupun asyhadu an la ilallah anna Muhammadar Rasulullah. Kita suk dengan kalam tu. Lepas tu saya cek gapo dah. Tu kata akhiru kalamihi la ilaha illallah. Ini patut kita kena amal benda ni. Kena amal benda ni. Jadi kita siap sedia. Masa jaga baik, masa tidur pun baik. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sunan At-Tirmizi rakam 2464. Ikhwan akhwat alim majlis ini yang kasih sekalian, dalam marajik kita di bawah tu ya silap tu. Akal apa sunan, lepas tu alif lam, tahu moh tu. Itu silap di komputer. Tolong beki, hak yang ada muzakirah ni, ta tu hubung dengan roh lalu. Buai moh tu, hak nuskah hak ni. Dia ada kalau nuskah hak baru kulit hijau baru tu dia beki dah. Kalau tak beki lagi beki. Bukan sunan alat Ramzi dak. Sunan At-Tirmizi. Itu silap situ. Ya silap ni bukan silap agak type, bukan ya kok mana komputer pun ya salahkan kok mana, salah agak kok mana dia. Ada juga salah silap dia dah. Beberapa tempat ada di situ. Baik. Nabi kata al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Sunan At-Tirmizi rakam 2464. Maksudnya orang yang cerdik itu ialah mereka yang mengirakan dirinya dan beramal untuk selepas mati. Ini kena orang cerdik. Al-Qayyis, mana orang cerdik? Orang cerdik ni ialah orang yang ia kira diri dia, ia tilik diri dia, ia esah diri dia dan dia beramal untuk selepas mati. Dia buat kerja untuk lepas mati. Ini orang cerdik, dia kira gapo nak kerja untuk lepas mati, gapo nak buat untuk lepas mati. Dunia sekat ni ya, lepas tu lepas mati tu, akan mati, lepas mati tu gapo dia. Maka orang cerdik dia kira lah nak buat kerja benda untuk lepas mati. Bukan untuk nak seronok dengan dunia yang menipu ni tak. Itu orang cerdik Nabi kata. Wal ajiz, dan orang yang lemah ataupun orang bodoh itu ialah mereka yang mengkontrolkan dirinya supaya mengikut nafsunya. Ni kan bodoh. Orang ambil diri tu nafsu. Nafsu nak lagu mana, buat lagu tu lah. Nafsu nak lagu mana, buat lagu tu lah. Itu panggil orang bodoh. Itu orang lemah Nabi kata. Dan dia berangan daripada Allah berbagai-bagai angan. Seperti berangin. Tak apa buat sarang ni. Sarang ni tak apa. Tak ada murih sarang ni semua ni. Jadi dia tipu diri. Dia tipu diri. Buat benda berasa munasiat. Dia rasa tak apa kita ni. Kita mengaji dah lebih kurang. Buat tak apa lagu ni. Ataupun kita ustaz dah tak apa buat lagu ni ni. Itu maknanya kita tipu diri. Itu ajiz. Ajiz. Na'udzubillah min zalik. Jadi inilah kita dapat kenal Nabi telah beritahu kepada kita orang yang cerdik lagu ni dan orang bodohnya lagu ni. Orang cerdik ialah orang yang hijau untuk lepas dah mati. Buat gapo untuk kira lepas dah mati. Nak makan gapo apa untuk kira lepas mati. Nak buat gapo apa kira lepas dah mati. Nak jadi lagu mana. Itulah benda yang penting pada kita. Jelaslah kita Nabi daripada kita. Maka tajuk kita sekarang ini ialah persiapan untuk menghadapi mati. Maka gapo gatik persiapannya banyaklah. Di sini kita akan sebutkan katanya antara perkara-perkara persiapannya ialah ini di antara persiapan. Banyak namanya saya kasar-kasar ni ini di antaranya. Apa yang mana kita sebut di persiapan ni adalah nakal pada kitab bernama Al-Wijazah. Al-Wijazah muka 39 sampai 41. Dalam muzakirah bersama tangan ibu bapa ni, dia belum ada waw. Waw tu buat tu dia silap tu bukan wal wijazah, ada waw tak ada. Al-Wijazah saja. Ada alif lam. Maka ini di antara perkara yang mana kita tu nak bersiap sedia untuk selepas dah mati. Untuk menghadapi mati, beberapa perkara yang patut kita sedianya sebagai kasar-kasar. Yang pertama, senantiasa menguatkan iman dan membaharuinya serta beramal mengikut tuntutannya. Ini penting sekali.
senantiasa menguatkan iman. Kita kena pisah tu nak kuatkan iman kita. Kuat iman. Nak belajar hai iman, nak baca ke, baca Quran ke, gapo ke. Sebab Nabi kata jadidu imanakum, baharukan iman kamu. Kena baru iman kita. Kena panas semua iman kita tu. Tu bimbing dengan Allah, bimbing dengan Rasul gapo, tengok pada makhluk Allah, tengok pada ayat Allah tu, nak baru ke iman kita, nak kuat ke iman kita. Maka nak kuat ke iman ni bermacam-macam. Dengan kita merenungkan, dengan kita insaf, dengan kita tengok pada ayat Allah dan sebagainya. Semua tu untuk buat iman. Dengan kita berzikir banyak pada Ta'ala, itu juga kuat ke iman kita. Kita belajar juga, maknanya kita kuat ke iman kita. Jadi ini benda penting iman ni. Sentiasa menguatkan iman dan membaharuinya serta beramal mengikut tutup tanyai. Kuat ke iman, beramal mengikut tutup iman. Kerana Nabi kata jadidu imanakum, baru ke iman kamu. Dan tutup iman itu maknanya masuk wazkurullah katsiran, banyaklah kita zikir pada Ta'ala, banyak tersebut Ta'ala, banyak teringat pada Ta'ala. Itu maksudnya kita tu kuat iman dan mengikut tututan iman kita tu. Yang kedua, antara persiapan kita untuk menghadap atau untuk menghadapi mati, membekali dengan bekalan takwa. Ini besar sekali. Pada iman takwa, membekali dengan bekalan takwa. Bila ada takwa asal ni, ya benar tu molek belaka. Hak tak molek atas dunia ni ada hasil pada tak ada takwa. Buat maksiat tu kerana tak ada takwa tu, buat benda karut tu kerana tak ada takwa. Kalau ada takwa tak buat benda maksiat, ya tak buat benda karut bila ada takwa. Ya kena buat molek lah. Kalau itu, kalau manusia dapat bekalkan dengan bekalan takwa, maka insya-Allah dunia pun baik, akhirat pun baik insya-Allah. Firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Itu suratul Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, ayat yang mana ada sama kita ni juga ada silap tu sikit. Ayat tu daripada khairaz zadi tu alak kuah. Jadi ya huta tu ya hubung dengan qah. You jadi huta, jadi bukan jadi tak tahu mahadak, jadi takwa dah. Ini ya punah di komputer. Tak tahu komputer ya silap salah kat mana, jadi cetak orang kat mana dia tu. Ada juga cetak orang dia tu. Orang type molek dah, tapi boy yang pergi print tu you tubik pesi mana lagi jadi semula pula tu. Jadi bukan salah type, salah di apa dia? Com. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, tu lebih ki bagi naskah dia muhak salah tu. Ada naskah baru tu baik ki semula dah, tak apa tu. Maksudnya dan berbekalah kamu, wa tazawwadu, berbekalah kamu. Saya kata suruh bekal. Suruh tiada bekal, suruh bekal kita ni. Kita nak musafir ke mana-mana kita bekal. Nak pergi hanyai pergi bekal, nak pergi Nakam bekal, nak pergi Mekah bekal. Ada bekal. Kalau dulu tu pergi Mekah tu, bagatung besar-besar tu naik kapal air tu, bekal. Ada. Hak ni kita nak pergi jauh lagi ni. Pergi jauh lagi kita ni, perjalanan kita ni. Ada. Pergi akhirat. Bila pergi akhirat tu kena bekal banyak lagi. Allah, masalah. Nak bekal gapo benda molek sekali bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat. Kerana sesungguhnya, kerana sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Masya-Allah. Hak ni bekal yang molek. Tak ada kena botong dak hari ni. Tak nanti mekelo dak hari. Takwa tu hesa tu itulah bekalan. Bila takwa tu benar molek tubik, benar buruk tak ada. Dunia hari ni boleh katakan hampir-hampir hilang takwa tu. Hampir-hampir hilang takwa. Atas diri seorang tu coba kita tengok persen kita takwa berapa persen hati kita masing-masing ni. 50% boleh ke tak takwa kita hak ada lah. Iman ada tapi takwa kita tu siapa ke tak 50%. Ni coba-coba kita pakat cek diri sendiri masing-masing lah. Lepas tu pakat buat tazawwadu lah, pakat tambah. Pisah tambah takwa itu. Ini perkara klik pada diri masing-masing. Baiklah, secara ringkasnya itu perkara yang kedua sebagai bekalan kita. Yang ketiganya, ini hasil. Ini natijah pada apa dia? Natijah pada iman dan takwa. Hak kerja dia mari turut bunga mari.
Hak clear ni 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni dia turut punggung mari dah. Hasil daripada iman dan takwa tu mari. Apa dia? Yang ketiganya melazimi solat sunat rawatib. Ni cadangnya hak benda kita buat. Melazimi solat sunat rawatib. Semaya sunat rawatib, belum zuhur, lepas zuhur, belum asar, belum maghrib, belum isya dan sebagainya, mana semaya kapit ketu tu kita lazim semaya hari-hari. Itu dia. Itu merupakan bekal dari kita. Qiyamul lail, kita ada qiyamul lail maya tahajud. Maya tahajud. Ini bekal dari kita. Witir dia lain. Ikutlah. Maya duha lagi. Jadi semua tu adalah merupakan amalan-amalan bekalan kita. Bahkan tak ada berat ni. Tak berat. Tapi kalau kita tak biasa buat, tak ajar buat tu pasal berat. Bila kita buat tu tak berat dah lah. Yang untuk kita ajar benda ni. Sebab sunat rawatib ni pun kita nak maya. Takut ada setengah orang tu atau semaya sunat ni hak waktu lebar waktu lebar tu maya sunatnya kita bukan tak lebar ni tak maya sunat pun tak apa. Bukan gitu dak. Teh hukum teh tu kena belaka tu kata belaka. Tak lebar tak lebar ke apa pun ya supaya belaka hukum teh ni. Baiklah. Yang keempat daripada bekalan kita lagi ialah melazimi bacaan Al-Quranul Karim setiap hari dan malam. Masya-Allah. Kita nak lazim Quran. Baca Quran setiap hari dan malam. Tak banyak pun sikit kita nak baca. Sehingga dapat dikhatamkan sekali sebulan. Kalau boleh ni molek sekali. Baca Quran setiap hari setiap malam kita khatam sebulan sekali. Sebulan sekali boleh khatam Quran. Ini bekalan kita ni, bekalan kita. Mengikut kaedah tajwid serta tadabbur dan beramal mengikut ajarannya. Mengikut kaedah tajwid lah kita baca lebih kena. Lepas tu boleh kita beramal, boleh kita tadabbur, kita baca kita tu katik, dan boleh kita beramal. Pada pokoknya baca Quran. Kalau tak khatam sebulan sekali, bacalah. Boleh semuka dua muka sehari pun jadi apa dia? Amalan tetap kita. Amalan tetap bagi seorang Muslim, ya sedia tu nak mati je pengetahuan, baca Quran setiap hari. Bukan kata anak cucu saja dah mengaji dak lah. Lama kata anak cucu dah mengaji dah, cucu dah mengaji dah, pak cek apa tak nak baca Quran dah. Dak. Baca, kita boleh baca. Dengan siapa kita tak nampak nak baca Quran, okeylah kita zikir hak lain pula. Learning mata kita nampak lagi, kita baca. Buat siapa mata tak nampak baru nak baca, habis peluang dah. Habis masa dah. Itu dia. Yang kelima, membaca hadis-hadis Nabi SAW dan mengikuti sunnahnya dalam segala amalan dan dalam segenap langkah hidup harian. Ini merupakan persiapan kita untuk nak mati. Kita baca hadis-hadis Nabi. Buku-buku hadis kita baca ataupun kita dengar yang mengajar ada hadis dan sebagainya. Dan kita ikuti sunnah Nabi itu. Baca hadis-hadis itu adalah ajar sunnah. Maka kita ikutlah sunnah Nabi ajar, kita dengar pada hadis itu, ikuti dalam segala amalan kita, segenap langkah hidup kita, ikut gapo dia, nak masuk jamil ke, nak makan ke, nak tidur ke, bangun tidur kan, tubik pada rumah ke, luar pada rumah, masuk rumah dan kereta berjalan ni, kita ikut satu harian Muslim. Itu sebagai doa dan sebagainya. Dan perbuatan kita hari-hari pun kita mengikut sunnah Nabi SAW. Ini merupakan bekal kita. Yang keenam, menduduki bersama orang-orang soleh dan mengambil faedah daripada mereka pada memperbaiki urusan agama di dunia. Kita duduk dengan orang soleh, orang yang baik, orang jujur, kita duduk dengan dia dan kita boleh ambil faedah daripada dia, tanya dia gitu gini, lah mana kedudukan dia, beramal dia ke mana, kita boleh ambil faedah. Jadi duduk dengan orang soleh, orang baik ni paling kurang seperti Nabi duduk bandinglah. Kita duduk orang baik dan orang tak baik ni, kalau kita duduk orang baik ni, supalah kita tu duduk dengan orang jual minyak bau. Kalau dia tak buah kita pun kita lihat bau dah. Itu dia. Kita boleh faedah dah. Kalau duduk dengan orang yang tak baik ni, supaya orang duduk nepa besi. Paling kurangnya kita kena panah. Duduk peluh dengan panah dengan besi nepa dia tu. Kalau lah bara api tak kecak kena kain baju kita. Kalau kecak kain baju kita terbakar. Itulah Nabi banding kita duduk dengan orang soleh dan orang bukan soleh. Kata kita nak duduk orang baik. Semoga sikit banyak kita boleh faedah padanya. Itu masalah bekalan kita juga. Yang ketujuh,
selalu mengikuti majlis-majlis zikir dan majlis-majlis pengajian. Kita selalu ikuti majlis zikir. Majlis menyebutkan Allah Ta'ala, ada ceramah ke, ada gapai ke lah, atau majlis baca Quran ke, majlis ikut apa saja. Dan juga majlis pengajian, kita ikut majlis ilmi ke apa sebagainya. Ini merupakan bekalan. Alhamdulillah, dunia moden telah bagi kita kemudahan banyak. Kemudahan banyak. Lah ni mengaji, Masya Allah, boleh katakan Tok Guru masuk ngajar rumah kita lah ni. Jadi, Tok Guru masuk ngajar rumah kita lah ni. Masya Allah, tak kena mari mengaji, tak kena mari tempat mengaji, tak apa, kita duduk rumah, boleh buka radionya, boleh buka internetnya dan sebagainya. Masya Allah, kemudahan teknologi, kalau kita pandai pakai, jadi ibadat pada kita besar situ. TV pun supaya juga. Maknanya, Tok Guru masuk rumah kita hari ni. Kalau dulu tu kena pergi benar lah. Tapi benda tu bukan berarti kita tak kena mari majlis ilmi, tempat ngaji. Hak mari pergi. Hak kau dah kemudahan mengaji tempat mengajar tu kita mari. Hak tak ada kemudahan, dia mau duduk rumah, boleh mengaji rumah. Uzur boleh buka terletak demo rumah ataupun internet demo rumah ataupun apa radio demo rumah dan sebagainya. Masya Allah. Otak nak bagi tazkir, mengingat pada kita tu kemudahan banyak pada kita. Maka ini semua tu adalah merupakan benda yang boleh tolong kita untuk kita bersiap sedia untuk kita nak mati semua, insya-Allah. Nah. Yang ke-8, selalu mengambil berat tentang suruhan dengan ma'ruf dan larangan daripada mungkar dan ketiadaan bermudah-mudah dan beringat-ingat dengannya. Hak ni rasa lemah sikit kita dunia hari ni. Rasa lemah. Sikul awal sebahagian pertama rasa boleh duk. Apa dia? Mengambil berat tentang suruhan dengan ma'ruf. Kita boleh ambil berat. Suruh benda baik. Hak ni maknanya boleh. Boleh royak demo buat benda baik itu ni. Berani royak dunia hari ni. Boleh royak demo. Tapi bahagian kedua, dan larangan pada mungkar. Oh ni bahasa berat lah. Bahasa berat. Nak royak demo, nak lari demo tu. Oh bahasa berat lah dunia hari ni. Yang lari kelik. Suruh buat molek, demo tak buat tak apa. Demo tak apa. Suruh demo tinggal merajahat. Oh nak lari orang. Melari dah. Jadi otak kita sediakan mati ni, dia kena ada juga tegar menegar ni. Kena tegar menegar. Kalau ada kita kuasa ngati ni, kalau tak kuasa lagi siapa aful iman lah kita. Tak iman tak boleh nak royak demo dan sebagainya. Habis lemah iman kita. Hati pun tak ada, lemah iman dah. Hati tak berani, lemah iman kita. Hak ni berkali iman buat kita rasa apa tak nak, boleh berapa persen dalam bab ni. Sebab itulah maknanya hasil pada kita tak boleh tegar gapo ni, dah kampung kita banyak maksiat. Banyak maksiat. Terkadang orang besar kampung sendiri itu pula ketua maksiatnya. Tua bawa dah ketangnya, bawa debunya, bawa putih masuk kampung sendiri itu. Orang debel kampung sendiri. Nauzubillah min zalik. Pas dia berani kata gapo? Tak berani kata gapo dah. Tak berani kata gapo dah. Ni. Ini maknanya lemah kita hari ni. Dalam hal itu pun maknanya kita usaha cara lain pula. Usaha cara lain pula. Setakat setangga demi setangga. Kalau lah hak lapis tu lagi dah kita tengok hak baru-baru pula. Run mai. Hak baru-baru didik hak baru ni. Jangan menapak benda tu. Kalau boleh. Dalam hal tu pun hak tu dia duk pitah juga. Kita pitah kat ni, dia pitah kat tu. Nauzubillah min zalik dunia hari ni. Ya, itulah ya. Walau bagaimanapun kita tergambar dia kata ni dia persiapan kita untuk mati, untuk akhirat. Jadi ia kelapa selalu mengambil berat tentang suruhan dengan ma'ruf dan larangan pada mungkar. Larangan pada mungkar. Paling kurang lagi mungkar ni tak. Oh, hak ni pun je lemah agak. Dalam rumah kita sendiri. Dalam rumah kita sendiri. Hak tu pun lemah juga dah tu. Ada. Nak lari anak, nak lari bini. Oh, bukan mudah juga dah tu. Apa nak lari keluar. Jadi lemah dari persiapan kita. Dan ketiadaan bermudah-mudah dan mendengar dengannya. Jangan mudah-mudah, jangan ingin. Kita buat mudah-mudah.
Buat tamada gitu. Tak apa gitu ya budak-budak. Jadi ini tempat dia. Nah, nauzubillah min zalik. Ni benda waqi'i. Benda kenyataan sengoti yang mana dalam masyarakat kita kini. Nah, lepas tu kita sendirilah pakak-pakak mikir tengoklah ada. Kerana kita nak mati belaka ni. Nak mati belaka, kira nak mati ni. Bagi setiap persiapan nak mati kita ni. Ya. Masya-Allah. Yang ke-9, selalu berbelanja nafkah fi sabilillah pada setiap lubang kebaikan, walaupun dengan kalimah yang baik ataupun senyum muka terhadap saudaranya muslim. Masya-Allah. Hak ni bahasa tak payah mana. Hak ni boleh buat. Nah. Selalu berbelanja ataupun nafkah fi sabilillah pada setiap lubang kebaikan. Kita selalu belanja nafkah kita pada lubang kebaikan. Segala pintu kebaikan kita belanja. Gapo dia saja ada pintu kebaikan kita belanja. Dan Nabi beri pula bagi orang yang agak terlemah nak belanja duit dan sebagainya atau pintu kebajikan, boleh lagi masuklah kebaikan juga ke apa? Walaupun dengan kalimah yang baik. Walaupun kalimah yang baik, ucapan baik kita cakap molek dia pun kebaikan tu. Ataupun senyum muka terhadap saudaranya muslim, ataupun kita senyum muka dengan saudara kita muslim, jalan dah kebaikan dah. Itu kebaikan juga tu. Masya-Allah. Hak tu bukan betul mata wang. Hak tu bukan betul duit dak. Betul perbuatan kita ni pun kebaikan dah. Jumpa saudara kita tersenyum, masya-Allah, boleh kebaikan dah. Bukan duduk masai muka, duduk ketung dak. Temani muka. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, hubungan dengan belanja nafkah fisabilillah pada setiap lubang kebaikan yang banyak sangat lubang kebaikan yang mana kita tu boleh buatnya. Sama ada kebaikan tu betul kebaikan yang bukan amal jariah ataupun yang betul amal jariah. Tolong anak yatim, tolong orang miskin dan sebagainya, semua tu pintu kebaikan belaka. Ya. Sebagaimana kita telah maklum, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw waladin salihin yad'u lah aw ilmin yuntafa'u bihi." Hadis ni rasanya kita pun biasa dengar mari dah semua. Nabi kata idza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam. Ni kita sedia kata cadai untuk mati kira ni. Bila mati anak Adam, Nabi kata in qata amaluhu, putus amalan dia. Putus dah amalan dia. Bila dia mati, tak ada lah amalan. Amalan biasa buat ni, buatlah ni lah. Nak buat gapo buat. Bawa mati habislah amalan kita. Tu saya dah harap dia mau buat lah. Cadai duit upah baca Quran, cadai duit upah tunggu kubur saya cadai free saja tu. Jadi free saja tu. Quran kalau baca upah tak boleh halah. Jadi tunggu kubur tak ada mula lagi dari sunnah Nabi. Jadi lepas tu upah apa? Free saja, habis saja. Bila mati putus amalan kita. Sekat mana kita amalan buat dah, sekat itulah ada. Illa min salasin. Bila ketiga perkara masih ada lagi. Kita mati pun ada lagi 3 perkara ni. Tu masya-Allah. Tahu Nabi royak Nabi cerita pada kita perkara yang tak payah, setengah tu payah. Dan 3 perkara ni. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Hal ini mudah sekali. Sedekah yang berkekalan. Kita masuk wakaf. Masuk sekolah ke, masuk masjid ke, masuk tanah wakaf ke apa ke. Hal ni panjangnya. Selama mana dunia ada, walaupun kita mati, pahala tu masih ada siapa kita. Kita ni bila siapa sana kita setuk tu tempat kita nak minta tolong ni. Lah ni kita bahasa ada apa. Baru kita pergi sana siapa lah kubur, habislah putus amalan. Lepas tu nak ke apa? Tak tahu lah tu. Tak kepik sore lah cerita tu. Lepas tengok amalan kita gapo ada, kita tinggal atas dunia dulu. Kalaulah amal jariah kita ada, kita masuk masjid ke, kita masuk sekolah ke, kita masuk wakaf ke, kita masuk tanah wakaf,
Hak tu dah siapa kita? Siapa kita? Kalau keburukan kita ada, hak ni duk tambah kebajikan dah ada ni. Bila siapa sana tu di akhirat esok tu timbang amalan kebajikan, amalan keburukan ni, keburukan kita putus dah. Kita tak ada buat amalan keburukan yang berkekalan. Kebajikan kita tambah, maka insya-Allah amalan kita akan bertambah, kebajikan kita akan bertambah di akhirat esok. Siapa yang kubur baru kita kepek. Dan kita tak masalah hana lagi. Situ nak pertolongan. Maka amal jariah inilah yang boleh tolong kita banyak sekali. Yang keduanya waladin salihin yad'ulah. Anak salih yang berdoa bagi dia. Hak ni pun bukan mudah juga ni. Nak boleh anak salih boleh tolong kita ni bukan mudah juga. Kena anak salih tak apa. Anak salih. Ya salih lah boleh salih. Jangan nama anak kita salih nama salih. Aku punya Taleh muni molek juga tu. Anakmu nama Saleh, anakku nama Taleh. Taleh. Taleh makna jahat. Anak dia jahat, dia karuk. Lawan bagi Saleh. Jadi waladin salih yad'u lahu ni pun bukan mudah juga. Bagi orang ada anak. Hak tak ada anak, mana? Luput dah dia ni sah. Orang tak ada anak. Kita bukan ada anak belakang, hak mana pun ada. Pas tak ada anak, luput dah dia ni. Tak ada dah. Nak boleh anak dah. Itu yang kedua, amalan yang masih berkekalan bila kita mati. Waladin salih yad'ulah. Yang ketiga, au ilmi yuntafa'u bihi. Ilmu yang boleh manfaat dengannya. Hal ni pun bukan mudah juga. Bukan semua kita ni ada ilmu yang boleh ajar orang belaka. Kadang kita boleh ilmu, kadang buat diri kita ya, nak ajar kita boleh misalnya. Dan ilmu yang yuntafa'u bihi ni bukan ilmu mengajar saja dah, hatta ilmu lain. Kita pandai masak misalnya. Kita ajar dia masak ilmu dah tu. Selama dia boleh masak mengikut laksud kita tu, kita boleh pahala. Ilmu kita ajar dia mau petukangi, buat meja, buat besi ke, buat gapo ke, kita ajar dia mau. Dia boleh guna tu, kita mati, kita boleh pahala lagi. Hak ni yang jangan kedekut. Kadang kita kedekut ni. Hak pandai tu saya ajar dia mau. Pandai suk dia lagu mana? Hal guano, hak tak ingat dah. Susu ilmu tu. Takut orang pandai seperti dia kata. Yang masak sedap sini, susu dia lagu mana? Awak gitu. Dia. Jadi susu ilmu. Ajar dia mu, dia pandai dia masak boleh turut kita tu, kita boleh pahala dah bila kita mati. Dia mau kena siapa kok lain lagi dan sebagainya. Nah. Baik. Hak ni pun berkali bukan semua orang juga. Hak paling mudah sekali sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Hak ni mudah sekali. Sedekah jariyah ni tak ada kena orang kaya. Kita ada 10 kok pun boleh buat sedekah jariyah. Kita ada 20 kok sedekah jariyah. 5 kok pun sedekah jariyah. Ada. Hak ada banyak 1,000, 2,000 kau molek lagi. Ya itu. Dia. Jadi dari tiga-tiga ni hak paling mudah sekali sedekah jariyah. Anak bukan mudah semua. Ilmu pun bukan mudah semua. Sedekah jariyah waktu baik 10 kok jadi hijau dah. 5 kok jadi hijau dah. Inilah yang mana perlu kita banyak sedekah jariyah. Semoga hak itulah boleh tolong kita banyak dan juga kita boleh tolong ummah. Sedekah jariyah ni bukan pedah kita saja dak. Boleh pedah pada ummah pula, pada umat yang hidup ramai lagi ni. Ini pedah banyak. Kita beli tanah wakaf ke, turun sekolah ke, masjid ke, balasah ke, ikutlah apa saja. Pedah pada kita dan pedah pada ummah. Masya Allah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, munasabah dengan duk sedekah jariyah ni, saya ingin juga nak bina sokong di atas Ustaz Allah kita duk istihar minggu baru ni. Supaya kita tu pakat sedekah jariyah. Yang mana Ustaz Allah kita telah pakat dah baru ni, istihar baru ni, bahasanya kita akan buat sekolah anak yatim di kampung Munai Bujur kita ni. Maka akan buat konduri pada hari Ahad tepat 5 bulan Kumpar Februari 2555 ni atau bersamaan dengan 13 Rabiul Awal, maknanya minggu selagi, Ahad selagi. 13 Rabiul Awal 1433. Maka kita mintalah kepada setiap kaum muslimin dan muslimat yang mana dapat ikut tim majlis ilmi ataupun daripada mana yang mana mereka duk dengar
daripada siaran kita ni, kita bakal sokong sekolah anak yatim kita ni. Kerana anak yatim kita ni budak jalan mari lebih ke 20 tahun mari dah. Tak nak sekolah lagi buat dia. Tak nak sekolah lagi. Maka tahun ni pihak ia ada cara tu cuba kata nak buat sekolah untuk buat dia untuk orang ramai juga, bukan dia saja dak lah. Barakah daripada kita buat kebaikan kepada anak yatim, barakah tu boleh pakai pada anak yatim dan juga pada orang lain-lain lagi pada anak yatim insya-Allah. Oleh itu saya sebagai nak takkid di atas apa yang telah diisytihar baru ni, saya seru pula pada kaum muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita bakal sokong, bakal bantu sekolah anak yatim kita ni yang mana akan waktu negeri tepat 5 hari Ahad 45 bulan Kumpa ataupun 13 bulan Awal ni. Jadi kita bakal sokong semoga dapat siap sedia sekolah tu. Dan bagi mereka yang mana agak tersusah nak mari, kita buat jamu makan renye tu pun nak tujuannya tu dapat sokongnya tu lah. Tapi bagi ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang duduk jauh, yang mana agak tersusah nak mari tu, boleh kirim mari batuan tu, ataupun mereka tu boleh duit melalui bank Islam, melalui tanakan Islam, Sakha Jala, cawangan Jala, boleh hantar melalui bank, melalui tanakan Islam, cawangan Jala, Sakha Jala, banci bank dia nya 5841176277. Hantar nombor bank ni, banci ni 5841176277 atas nama banci itu Muniti Songkrak di Kampra Lek Kangkusun. Muniti Songkrak di Kampra Lek Kangkusun. Jadi ikhwan kita dah jauh-jauh, bahasa nak ingin buat kebajikan, boleh hantar melalui bank ni. InsyaAllah. Marilah kita pakai sokong. Semoga itu satu amal jariah pada kita bersama insya-Allah. Kita akan tengok dulu anak-anak yatim kita dengan dapat sekolah bagi mereka itu dan juga bagi mereka yang lain pada itu insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Jadi kita cakap sekarang ini hubungan dengan amal jariah, sedekah jariah. Ini satu perluban sedekah jariah. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, kita perlu benar buat sedekah jariah ni. Sebab harta kita ada ni, harta kita semua hak mana? Kita nak tahu juga. Jadi harta kita hak kita semua hak mana? Nabi SAW tu ajar kepada kita, tunjuk ajar pada kita kata, Yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa hal laka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa afnaita. Au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amlaita. Hadis riwayat Muslim. Nabi kata Yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Aden dia kata hartaku. Dia bawah macam. Hak tu hartaku, hak tu nak macam. Hak tu hartaku nak harta macam anak Aden ni. Ada. Kebun tu 50 rai, situ 100 rai, situ 40 rai, tu mau hak tu kereta Mercedes, hak tu kereta bank, hak tu kereta hakku belaka tu. Hartaku itu anak Adam berkata. Wa halaka ya bani Adam min malik illa ma akalta fa amnat. Wahai anak Adam, tidak ada bagimu daripada hartamu tu, hanya sengotinya tidak ada hartamu sengotinya illa ma akalta fa apnaita. Melainkan bagi mu makan patut habis. Hak tu hartamu tu. Mu makan habis. Hak mu makan itulah masuk perutmu patut jadi najis tu baik. Hak itulah hartamu artinya. Hak duk kat luar tu, belum tentu lagi tu. Belum tentu lagi. Ada banyak mana pun harta tu, belum tentu lagi. Mu mati lah ni jadi harga lah habis ya. Tu. Tidak ada hartamu wahai anak Adam, melainkan apa hak mu makan, maka benasalah dia, jadi bajalah dia, hak tu hartamu. Sebab tu nak makan. Usah taruh nak makan saya mahal tu. Tak makan. Nak makan sedap tapi nak harga murah. Nak jumpa bila? Kalau nak makan mahal, saya harta tahu harta. Tahu apa harta tu?
Hak tu bukan kita tu, harta di situ tu. Selama kita tak gunanya, bukan kita lagi. Walaupun hukum syarat kita dah, tapi hakikat sebenarnya belum hak kita lagi. Kita makan baru jadi kita. Aula bistaf ablaita atapa ke pakar pati yang layu. Hak mung tu. Beli kain pakar. Hak pakar kita pakar tu hak kita. Beli dah tak pakar, tak tentu lagi tu. Saya nak pakar beli. Nak pakar pun saya. Bukan kita lagi. Kita pakai yang layu. Hak tu hak kita sengerti. Nampak tak? Pasal apa kita? Sakit dah ni. Nak makan ayam tu gemuk saya. Saat tu. Biar kukuh. Nah, sakit nak makan tu makan kukuh lagi. Nak makan. Sakit makan sedap. Hak tu kita. Au tasaddaqta fa amdaita, atapa kau sedekah maka kau telah luluskan benda tu masalah. Hak tu kita. Harta kita sedekah wa jariyah, hak tu kita. Hak adalah bakat kita boleh tentu lagi. Duk lebeng kita boleh tentu lagi. Kebun kita luah pun boleh tentu lagi kata kita. Hak kita sedekah pada manusia atau wa amal jariyah, hak tulah hak kita semestinya. Hak tu hak pakar kita. Hak lagi tu kalau mati kiok boleh demo dah. Jadi kita ada lah beniung pun jadi demo. Sebab tu kita sedekah. Sedekah ni bukan habis nah harta kita nah. Kita simpan taruh dalam bank sanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita nak pakai buat panjangil pas dalam kubur esok ni. Hak tu pakai kita. Sebab tu sedekah majriah susah saya. Susah kelekuk waktu tu. Hak kita. Dua saya buat apa? Saya tahu siapa. Sekadar kita saya beli kereta saya, kita nak pakai kereta kita. Takut kena ujian. Takut kena ujian kereta kita baru. Pas kita jadi hamba kereta. Bukan kereta tolong kita. Dah kita dah hamba dia. Pas tolong rosak dia. Tolong basuh dia. Tolong cek dia. Nak pakai saya. Buat sikit kita ambil kiri dia. Jadi kita bukan hamba pada kita. Kita hamba pada Allah Ta'ala. Kita jadi hamba kita, tolong kita. Faham tak? Jadi hak kita pakai, hak tu hak kita. Masya Allah. Nabi tanam molek pada kita benda ni. Otak kita buat cadangan kita sepada kita mati. Ini dia. Harta kita ngerti, hak kita makan habis, jadi baju, hak kita pakai layu, lubuk labuk apa layu habis, hak kita, dan sedekah kebajikan kita buat, dan itulah yang mana kekal pada kitanya. Masya Allah. Sebab tu maknanya apa saja lubang sedekah jariah kita teruskan. Kebajikan kita beri. Tu bahasa saya. Learning ni kalau nak kira tu tak, nak ukur masa dulu ni 10 kok tu bahasa banyak dah dulu. Ada? 10 kok dulu tu. 10 kok dulu lah ni duduk 100. Duduk 100. Dulu tu 100. Oh banyak 100. Lah ni 100 per 10 kok dah. Bukan murah 10 kok lagi harga dia boleh jadi. Ni saya bajikan. Allahumma melakanya kita nampak atau tengok korinah lah. Ya terkadang ada juga pesen duk mari minta sedekah atau pesen nipu. Ada juga tu. Ada. Dia pakai budak-budak. Teknik kuat nipu dunia ni, terkadang pakai budak, terkadang pakai ketua. Dia beli kereta sore kereta, dia pakai budak kutip duit. Buat khairat masjid ke balasah ke apa. Ada semua di situ. Toke dia nya beli kereta bayar sore. Ada macam itu. Terkadang pakai ketua, dia guna ketua. Apa ketua ni kita ni nampak siang ketua, biar ketua. Ketua pun nak pakai dengan demo juga. Ada nah. Jika ada kerenah lagi tu, kalau kita nak beri pun berilah. Bukan atau saya berilah. Tak ada apa kita beri demo tu boleh pahala juga kita tu. Walaupun demo tu kita tak cakap tipu tak tipu, tapi ada benda nipu tu. Jadi kita beri tu, berilah 10 kot 5 kot pun beri lepas-lepas lagi. Tu. Hak kita yakin kata kebajikan tu banyak ah. Hak yakin kata tak ada buat kenak benda tu banyak. Hak syok-syok tu beri lepas-lepas itu. Tak ada apa. We makan pada manusia ni, walaupun manusia tu buruk cara mana pun boleh pahala, kehanyi pun boleh pahala, kucing boleh pahala, kita tu tak ada apa, tengok situ dah.
Dia kata apa kita buat tu jadi kebajikan kepada kita, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Saya panjang sikit bersedekah jariah ni dia cakap. Kerana ni benda penting pada kita. Jadi itulah Nabi telah cerita pada kita tadi. Manusia tu dia nak kata tu mali yakulu bena ada mali hutaku banyak semacam. Satu hadis lagi Nabi kata innal aksarina humul aqallun yaumal qiyamah illa man qala bil mal hakadha wa hakadha wa hakadha an yaminihi wa an shimalihi wa min khalfihi wa qalilum ma hum. Hadis muttafaqun alaih. Masya-Allah. Kita tengok, kita perhati Nabi kata. Pasti orang nak banyak harta, nak kumpul harta semacam ni. Saya tu baik dan sebagainya. Nabi kata innal aksarin humul aqallun yaumal qiyamah. Sungguhnya orang banyak tu ialah orang sedikit pada kiamat. Orang nak banyak harta dunia ni, orang ni sedikit kali akhirat esok. Baiklah banyak macam. Dia nak banyak, bahaya tak ada buat kebajikan. Mana ada dia nya? Kita ada banyak ya dunia itu, boleh dia mulai habis dah, dia mati. Bagaimana tinggal ayat saya akhirat esok? Tak ada. Sebab dia nak banyak dunia. Akhirat esok humul aqallun, Nabi kata. Mereka itulah orang yang sedikit sekali pada kiamat. Illa man qala bil ma, mereka yang guna kata dia kata hakaza hak ni kebajikan ni, wa hakaza dan ni kebajikan ni wakah sini, ni wakah sini, ni wakah sini. An yaminihi dan muani gate, wa an shimali kok kiri gate, kanan gate, wa an khalfi belakang gate. Yo masa hidup tu dia buat kebajikan belaka. Wa hakaza kok ni gate kebajikan tu kebajikan gate. Barulah orang yang banyak tah dunia tu bukan jadi orang sikit di akhirat esok, sebab dia banyak buat kebajikan tah dunia. Lepas tu Nabi kata wa qalilum mahum, sikitlah orang di sini. Sikitlah orang di sini. Pasti harta banyak, lepas tu buat kebajikan banyak di sini sikit. Tak ramai orang di sini. Ada bukan tak ada. Tapi tak ramai. Masya-Allah. Oleh itu kita ni walaupun kita tu bukan orang yang kita banyak, tapi kita pisah lebih banyak di akhirat esok. Pisah banyak di akhirat esok. Dengan kita buat kebajikan amal jariah tah dunia ni, insya-Allah kita akan dapat juga banyak di akhirat esok dengan amal kebajikan kita. Walaupun kita tak banyak tah dunia ni pada ketanya, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Hubungan dengan persiapan dan persediaan kita yang mana kita akan tujukan pada akhirat untuk sedia mati ini. Yang ke-8 yang mana kita beritahu, yang ke-9 ialah hubungan dengan belanja dan nafkah fi sabilillah. Yang ke-10 di pada persiapan mati kita lagi ialah selalu mengingati mati. Kita ingat mati semua. Ini persiapan mati. Selalu ingati mati. Ini ingat mati. Jangan duduk tak ingat mati dak. Sebelum Nabi SAW, Nabi kata aktiru zikral hadimil lazzat. Hadis riwayat Sunan At-Tirmizi rakam 2312. Nabi kata maksudnya hendaklah kamu banyakkan daripada mengingati perkara yang memutuskan kesedapan. Nabi suruh kita banyak ingat benda yang putus kesedapan. Kita hidup dunia ni kita nak sedap. Sedap. Benda yang putus sedap dengan apa dia? Mati. Bah mati habis sedap. Hak tu sedap gotu, hak tu sedap jalan, hak tu sedap makan, hak tu sedap serenok, hak tu sedap gapo, hak tu sedap gotu. Dia banyak sedap di dunia ni. Benda nak putus sedap tu apa dia? Mati. Maka Nabi suruh ingat banyaklah benda yang memutuskan sedap tu. Ialah ingat mati. Kita ingat hari-hari ingat mati. Ingat mati. Nak tubi umur ingat mati. Ingat mati. Ya. Antara cara mengingat mati itu ialah ini antara cara kita ingat mati gapo hati. Satu, menziarahi kubur serta mengambil iktibar padanya. Kita ziarah kubur ingat. Itu cara. Kita ziarah kubur pasti kita ingat ambil pengajaran pada orang mati dah lagu mana dia dan sebagainya. Bab yang keduanya menziarahi orang-orang tua dan mengambil pengajaran daripada ketuaannya. Kita ziarah orang tua. Dia kata tua dekat nak mati, dia bahasa dekat nak mati, kita ambil pengajaran esah daripada orang tua tu. Ambil esah pada tua tu, dia tua lagi ni kita pun supaya dia akan jadi supaya dia juga dia nak pergi kana dia mati. Jim yang ketiganya menziarahi orang-orang sakit serta mengambil pengajaran padanya. Kita ziarah orang sakit. Itu untuk ingat mati. Bila orang sakit tu dekat mati kita ingat atas kita pun
nak mati seperti dia juga. Ini maknanya ingat mati. Yang ke-11 daripada persiapan kita untuk mati lagi ialah selalu membaharui taubat kepada Allah dan membanyakkan istighfar kepadanya sekurang-kurangnya 100 kali sehari. Ini berapa penting. Selalu kita bawa taubat Allah. Taubat dengan Tuhan dan banyak istighfar, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, paling kurangnya 100 kali sehari. Hal ini kita melazimi. Kita melazimi hidup kita hari-hari ini, kita istighfar paling kurang 100 kali sehari. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Hak 3 kali itu hal pas maya. Nah, lain pada itu kita ambil satu masa untuk kita istighfar pada Allah. Lepas belum maya subuh ke, duk tunggu nak maya jemaah subuh ke, ataupun belum pada itu dan sebagainya, maka eloklah kita tu istighfar pada Allah paling kurang 100 kali. Kau banyak kau molek lagi. Hak 100 tu sama dengan Nabi. Nabi tak ada dosa gapo, tapi Nabi itu 100 ataupun 70. Nah, kita ni tamu-tamu ada dosa tu. Nah, maka sepatutnya kita lebih pada tu lagi. Yang ke-12, selalu merasai qinaah, mencukupi dengan apa yang ada pada harta benda dunia di dalam hati dan bersyukur kepada Allah mengikut sekadar yang ada. Hak ni pun besar juga. Kita kena ada bahasa qinaah. Qinaah ni maknanya cukup dengan apa yang mana Allah bagi pada kita. Kita tak tomok, tak halaba sampai kita melanggar undang-undang Tuhan. Cukup Allah bagi, alhamdulillah, redha kita dengan apa yang mana Allah bagi pada kita. Sama dah reta ke, pangkat ke, dunia ke, apa ke, cukup kita dengan Tuhan bagi, redha kita setakat tu, dan kita bersyukur dengan apa yang mana Allah bagi pada kita tu. Ini benda penting. Kalau orang tak ada qinaah ni, orang miskin. Orang miskin. Orang tak cukup dunia, orang miskin. Boleh cara mana pun tak cukup, tu kerana tak ada qinaah. Tak ada qinaah. Boleh ada banyak ni, nak lagi, melanggar orang, serai orang sebagainya. Nauzubillah min zalik. Ini panggil orang tidak ada qinaah. Kita kena ada bersifat qinaah. Ini adalah ajaran Islam kepada kita. Yang ke-13, sebagai akhir persiapan kita pada hari ini untuk kita nak sediakan untuk mati, ialah selalu cergas dalam beribadat dan menjaga masa di dalam hidup harian. Masya Allah. Selalu cergas dalam ibadat. Kita cergas ibadat. Jangan kita malas, jangan kita lemah. Nak baca Quran pun lemah, nak ibadat pun lemah, jangan. Kita harus cergas. Siapa semaya, masa semaya. Kita jual, siapa masa semaya, kita pergi semaya. Kita kerja, siapa masa semaya, kita pergi semaya jemaah. Kita kena cergas dalam beribadat dan menjaga masa di dalam hidup harian. Kita jaga masa. Ini jaga masa. Jangan kita habiskan masa, jangan kita mencuaikan masa, jangan kita merugikan masa. Jagalah masa yang berharga, kerana masa itu adalah nyawa kita dah. Masa itu nyawa kita dah. Habis masa, habis nyawa kita dah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, sikit sebanyak untuk kita pada hari ini, untuk kita dapat bersiap sedia untuk kita nak mati. Semua ni kita nak mati belaka, dan kita ke jumpa mati, nak lari tak boleh pada mati. Dan mati itu untuk dunia ni sekali tu yang kita jumpa mati, dan kita minta Allah mati kita dalam mati dalam baik, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasajmain. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.